Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tentang tajuk salat ataupun sembahyang. Kita berhenti hari itu sejarah sembahyang disyariatkan. Sejarah sembahyang disyariatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin, amin. Sembahyang merupakan ibadat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman dahulu lagi. Sembahyang merupakan ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman dulu lagi, bukan hanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sembahyang. Umat-umat terdahulu juga sembahyang, cuma syariat-syariatnya berbeza. Zaman Nabi Nuh ada sembahyang, zaman Nabi Ibrahim ada sembahyang. Begitu jugalah Nabi kita sebelum sembahyang hak kita dia buat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang 5 waktu. Nabi juga sembahyang, semua sembahyangnya tak beritahu keadaan macam mana sembahyang. Kalau zaman Nabi sembahyang pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Ada riwayat mengatakan yang ikut Nabi ketika Nabi rakaat permulaan ialah isteri Nabi Khadijah, dan juga Ali Sayyidina Ali, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sembahyang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk zaman
bukan hanya buat umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu juga telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang. Cuma sembahyangnya tak samalah sembahyang yang hak kita buat ni, tak sama macam mana, wallahu a'lam. Kita tak tahu hakikat, tapi sembahyang, cara-cara sembahyang tak samalah hak macam mana hak kita buat sembahyang, buat lah ni. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan Nabi Ismail alaihissalam dalam surah Maryam ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Inilah dalil, dan dia menyuruh ahlinya sembahyang dan menunaikan zakat, dan dia adalah ia adalah seorang yang ridai di sisi Tuhannya. Surah Maryam ketika mana zaman Nabi Ismail. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala turun pada Nabi Ibrahim, perintah supaya menunaikan sembahyang dan juga mengeluarkan zakat, suruh sembahyang. Cuma sembahyang tak diberitahulah cara-cara sembahyang. Begitu jugalah ketika mana Nabi kita dianugerahkan sembahyang 5 waktu, maka peringkat permulaan turun sembahyang yang diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam, cara sembahyang dan waktu-waktu sembahyang yang telah ditetapkan. Itu pun setelah malaikat Jibril turun. Nabi hanya terima 50 waktu, naik turun sebanyak 9 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala memfardukan buat Nabi kita dengan 5 waktu, tetapi ganjarannya macam 50 waktu. Lepas turun waktu subuh, waktu zuhur baru Nabi sembahyang. Ketika mana Jibril turun ajak Nabi cara beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma hak kita ni disyariatkan sembahyang pada tahun ke-11 kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 11 tahun kerasulan Nabi, ketika nak turun perintah sembahyang ni, Nabi belum lagi hijrah, belum lagi berhijrah ke Madinah. Ketika mana berlaku disebut dengan Isra' dan Mi'raj, kalau kita sambut di kita di Malaysia ni pada 27 Rejab. Itulah tarikh yang kita duk sambut, walaupun ada khilaf, tapi kita di Malaysia ni kita tahun berlakunya Isra' dan Mi'raj selalunya 27 Rejab. Kita duk sambut selalu tentang kisah Isra' dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu Nabi umur 51 tahun. Kalau bulan Masihi 622 Masihi, tahun Masihi lah. Jadi sebelum Nabi hijrah, ketika berlakunya tahun-tahun duka cita, kita selalu dengarlah tahun-tahun duka cita setelah mana isteri yang Nabi sayang iaitu Khadijah telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib. Ketika mana diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan tahun duka cita. Maka Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi berjalan, iaitu Isra' dan Mi'raj daripada Masjid Mekah ke Masjid Aqsa, dan Mi'raj naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lama mana? Semalam sahaja. Ini kita disebut selalulah sebelum ni. Baik. Agama Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Musa alaihissalam juga telah mengenali ibadat sembahyang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di atas lisan lidah Nabi Isa alaihissalam dalam surah Maryam ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim
wa awsani bis salam wa zakati ma dumtu hayya. Dan Allah telah memerintahkan kepadaku dengan sembahyang dan zakat selama aku hidup. Sama jugalah kisah yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di atas lisan Nabi Isa alaihissalam tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan sembahyang dengan zakat. Sembahyang dengan zakat. Maksudnya apa? Di zaman Nabi Isa pun sembahyang telah disyariatkan. Cuma yang kita sebut tadi ni syariatnya berbezalah. Tu kita sebut dah sebelum ni. Apabila Al-Quran diturunkan, apabila Nabi kita diutuskan menjadi Rasul, maka syariat yang sebelum ni telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak boleh ikut dah. Di mana Nabi-Nabi kita juga beritahu, kalaulah Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman dia sekalipun, Nabi kata, nescaya Nabi Musa juga akan ikut syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita pernah sebut juga sebelum ni, nanti Nabi Isa alaihissalam turun nanti ketika mana turun untuk nak bunuh Dajjal juga. Dia merintah sebeberapa ketika dia juga ikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun mereka tu ada kitab, Nabi Musa tu ada kitab, Nabi Isa ada kitab Injil, tetapi dia juga ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hak syariat yang sebelum ni, apabila Nabi kita diangkat saja Rasul, hak syariat yang sebelum ni tak boleh ikut dah. Maksudnya dimansuh dah. Hanya kita ikut cara ibadat sembahyang yang hak kita buat. Sembahyang hak umat dulu pun sembahyang, cuma cara sembahyang tak sama. Cuma sembahyang tak sama. Macam itulah agama apa? Agama Islam bermula daripada Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad SAW adalah agama Islam. Hak dulu pun Islam juga, hak lam pun Islam, cuma berbeza-beza di segi syariatnya berbeza. Cuma hak kita berkaitan akidah ni semua sama. Tentang agama Islam, hak beragama mesti agama Islam, semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma hak syariat berubah. Bukan kata hak di zaman hak sebelum Nabi kita dijadikan Rasul, hak syariat kita Allah pun kadang-kadang hak segi furuk kadang-kadang berbeza juga. Di segi ibadatnya, di segi wuduknya, kadang-kadang hak segi hak ni pun kadang-kadang berbeza ke? Berbeza. Tetapi hak syariat hak kita umat Nabi Muhammad memang dah tetap siap dah. Mai dah mazhab mana sekalipun, sembahyang maghrib tetap 3 rakaat. Imam Malik pun 3 rakaat sembahyang maghrib, Imam Ahmad Hanbal pun 3 rakaat, Imam Hanafi pun 3 rakaat. Begitu juga dengan imam kita Imam Syafi'i juga 3 rakaat. Cuma yang berbezanya kadang-kadang sembahyang ni tentang wuduk ataupun sembahyang berbeza hak segi hak furuk, hak cabang. Hak furuk cabang. Contoh kita katalah kalau kita takbir tu ihram tu adalah rukun. Hak imam dia berukun. Tetapi kadang-kadang hak kita hak sunat, hak imam-imam lain jadi hak wajib. Contohnya takbir berpindah daripada satu rukun dengan rukun. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baca subhana rabbiyal a'la. Maka kadang-kadang hak mazhab lain mereka adalah wajib bagi mereka. Kita sunat sama juga. Kita pernah sebut hak sebelum ni tentang cara kaedah berwuduk. Kaedah wuduk, contoh kita sebut ni sapu di kepala yang kita sebut contoh sebelum ni. Kalau imam kita Imam Syafi'i sapu walaupun dengan sorak rambut pun dah sah dah wuduk kita. Kalau ada sebahagian kita kata walaupun sorak rambut kena di ujung rambut pun dah sah dah. Bagi kita Imam Syafi'i, tapi bagi imam-imam lain tengok kita berwuduk tak sah. Kalau Imam Hanafi 1/4 kepala. Macam kita dah buat tu lah macam Imam Hanafi iaitu kita ambil
sapu di ubun-ubun tu. Sapu di ubun-ubun tu bagi Imam Hanafi 1/4. Tapi kalau mereka tengok kita, bayang tak sah dah tadi sebab apa? Kita hanya basuh sikit. Tapi kita basuh sikit kita basuh macam Imam Hanafi juga. Kita sapu, ambil sapu 1/4 kepala, iaitu bahagian ubun-ubun. Hak kita tu sunat. Hak sunat lagi bagi Imam Ahmad, bagi Imam Malik, sapu sekalian kepala. Kalau sapu macam Imam Hanafi tak sah juga bagi mereka. Hak kita sapu macam Imam Hanafi 1/4 macam tu juga. Kalau Imam Ahmad tak sah juga. Imam Malik tak sah juga. Kerana apa? Dia adalah menyapu seluruh kepala. Tapi kita hak menyapu seluruh kepala adalah sunat. Jadi kita ni kalau kita buat hak sunat-sunat, maksudnya apa? Menyempurnakan hak mazhab lain. Kalau Imam Ahmad berkomor-komor memasukkan air dalam hidung adalah wajib. Kalau kita tak berkomor, tak masuk air dalam hidung, mayang pun tak sah lah bagi hak Imam Ahmad. Tapi kita buat dah. Kita buat, tapi kita buat tu jadi sunat. Tu kita tuan-tuan, Imam Syafi'i ni bukan hanya kita buat yang fardu-fardu yang pernah kita sebut sebelum ni, kita tambah pula dengan hak sunat-sunat. Kalau boleh jangan tinggal, kita menyempurnakan. Begitu juga hak semayang pun samalah. Bagi Imam Malik, salam kedua tu adalah rukun, adalah wajib bagi mereka. Kita sunat tu beza dah. Beza hak segi furuk, hak cabang lah. Tetapi bab akidah semuanya sama. Tentang bab kepercayaan sama. Cuma hak kita syariat kita pun hak bercanggah, hak tak sama pun di segi hak cabang-cabang. Cuma hak kita ada yang kurang, ada lebih. Contohnya kita tadi kita sebut ni, kalau kita sapu kepala kena surat rambut, kita sah dah. Tapi hak Imam lain tak sah dah. Tu kadang-kadang mereka lihat, hak Imam Syafi'i ni awal-awal pun tak sah dah sembahyang apa? Sapu walaupun surat rambut. Tu kita kadang-kadang boleh nak kita nak ikut hak Imam Hanafi yang sentuh perempuan. Sentuh perempuan. Hak kita awal-awal pun kita dah batal dah wuduk kita. Sebab apa? Kita sapu di sikit saja, ataupun tidak berkomor-komor, ataupun tidak masuk dalam air ke dalam lubang dalam hidung. Itu pun bagi depa tak sah dah sembahyang depa. Jadi kita buat insya-Allah Imam Syafi'i ini kita buat yang fardu, tambah pula dengan hak sunat-sunat. Sama juga sembahyang. Hak sebelum ni sembahyang disyariatkan, cuma syariatnya berbeza di antara satu rasul dengan satu rasul tu berbeza. Macam mana? Hak rasul sebelum ni ibadat tak sama macam mana ibadat yang kita buat. Di mana kita buat ni, kita pernah sebut dah sebelum ni, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi tengok malaikat yang qiyam sampai kiamat. Ada malaikat yang rukuk sampai kiamat. Ada malaikat yang sujud sampai kiamat. Ada yang malaikat duduk antara dua sujud sampai. Mereka tu hanya beribadat. Kalau qiyam beribadat pada Allah. Kita buatlah ni menyempurnakan malaikat-malaikat yang qiyam, yang rukuk, yang sujud, yang duduk antara 7 sampai kiamat. Pahalanya besar dah. Pahalanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Tu kita buat yang fardu ni, kalau sunat, satu fardu menyamai 70 kali hak sunat. Tu kadang-kadang kita tuan-tuan, kalau kita ada hak tinggal, hak hutang-hutang kita dengan Allah, kita masih lagi tak bayar hutang, yang mana lebih afdal? Afdal kita bayar hutang. Kalau kita buat yang sunat, kadang-kadang boleh jadi berdosa buat yang sunat. Tinggal hak fardu yang hak kita tinggal, maka kita kena ganti tu. Kadang-kadang kita dia kata nak sembahyang tarawih, tak salah lah sembahyang tarawih, tetapi nu hak hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak salah nak buat, tapi pada masa yang sama kita kena qada balik hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut bagi Imam Ahmad bin Hanbal, tinggal sembahyang saja kafir terus dah. Tapi kita tak lah. Kita Imam Syafi'i ni ada kategori je. Bagi Imam Ahmad, tinggal sengaja tak sengaja kan, tinggal
Kira jatuh yang rosak akidah dah. Cuma hak kita Imam Syafi'i ni ada yang disebut dengan fasik, ada yang disebut dengan dosa besar, ada disebut dengan keingkaran. Contoh dia kata semayang ni tak wajib. Bagi itu bagi kita nanti kita akan jumpa hukum-hukum orang yang meninggalkan semayang. Kalau tinggal dengan sengaja, dosa besar. Tapi kalau dia kata semayang tu tak wajib, ini kita kata Imam Syafi'i boleh merosakkan akidah, dia akan buat main dalil-dalilnya. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal tinggal sahaja semayang, maka hukum dia boleh rosak akidah dah. Disebut dalam hadis Nabi, al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salah faman taraka faqad kafara. Beza kita dengan orang bukan Islam hanya semayang. Siapa yang tinggal faqad kafara, maka dia kufur. Ini bagi Imam Ahmad dia keras sikit bagi keras sikit semayang. Sebab apa? Semayang ni benda yang sangat utama. Hanya kita buat satu fardu nak banding dengan sunat 70 kali hak sunat. Jadi yang mana lebih utama? Hak fardu hak kita tinggal, kita agak-agak lah berapa lama dah kita tinggal semayang, maka kita ganti balik lah. Semayang-semayang yang hak kita tinggal dulu-dulu ni, kita tinggal, kita ganti balik. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat setiap pagi dan 2 rakaat di setiap petang. Setengah ulama berpendapat bahawa kedua-dua sembahyang ialah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Mu'min ayat 55, auzubillahi minasyaitonirrajim, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Yang bermaksud dan bertasbihlah seraya memuji Tuhan pada waktu petang dan juga waktu pagi. Nabi sembahyang 2 rakaat pagi, sembahyang 2 rakaat petang. Cuma sembahyangnya macam mana? Wallahu a'lam. Ketika tu sembahyang tak difarduki saja macam Nabi ikut ni umat-umat terdahulu sembahyang. Cumanya tak samalah hak macam kita sembahyang ni. Hak sama sembahyang ni ketika mana? Hak kita sebut tadi ni setelah Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj pada tahun 11 kerasulan Nabi pada 27 Rejab, ketika Nabi umur 51 tahun, malaikat Jibril turun ajak waktu masuk waktu habis waktu dan cara-cara beribadat pada Allah Subhanahu wa taala macam mana hak kita buat ni. Hak kita sebut ni ada beberapa hak semayang tu dengan 17 rukun. Ada yang kata 13 rukun, ada yang kata 14 rukun semayang. Ada kata 13 rukun, betul juga. Ada kata 14 rukun, pun betul juga. Ada yang kata hak 17 rukun semayang, betul juga. Hak mana? Kadang-kadang cara atok tu yang berbeza. Contohnya rokok, lepas tu i'tidal. Cuma ada kalanya sebut-sebut rokok dan tumakninah. Rokok dan tumakninah dia buat sekali. Hak setengahnya rokok, lepas tu i'tidal, hak habis lagi dia kata tumakninah. Tumakninah dalam rokok dia buat sekali ya. Tumakninah dalam i'tidal tu dikira sekali ya. Tumakninah ketika sujud dan duduk sujud dia buat sekali, jadi 14. Hak jadi 17-nya rokok asing, lepas tu tumakninah pula asing pula. I'tidal asing. Lepas tu tumakninah pula asing. Jadi 4 pula tambah. Sujud asing, lepas tu tumakninah pula asing pula. Duduk antara sujud tu satu rukun, lepas tu tumakninah pula ada asing pula. Jadi 4. Jadi 13 campur 4 jadi 17. Yang hak 11, hak 13 pun betul. Hak 14 pun betul. Hak 17 pun betul. Cuma kaedah sebutlah berbeza. Kadang-kadang kita pening, dia tahu dengar ustaz kata ada 13, dengar ustaz ni kata ada 14, dengar ustaz ni ada kata 17. Tiga tu betul belakang. Cuma cara penyusunan hak hukum tu kita buat bagi sempurna lah. Tu kadang ketika Nabi tegur seorang sahabat Nabi semayang, lepas tu Nabi suruh dia ulang balik semayang tu. Semayang lagi suruh ulang semayang. Semayang lagi suruh ulang semayang. Lepas dia pun dia tak tahu, Nabi tegurnya, kenalah kamu rokok dan sempurnakanlah rokok kamu. Sempurnakan rokok. Nanti kita dah jumpa dah sebelum ni tentang
Nanti kita akan jumpa nanti sembahyang tentang hak sembahyang, hak tentang sembahyang. Nanti dia akan sebutlah hak tatma'innah tu macam mana. Tatma'innah rakaat dia akan sebut tatma'innah, iaitu dalam keadaan tenang, dalam keadaan tatma'innah. Tatma'innah tu disebut dengan diam seketika, dengan lama diam tu dengan kadar subhanallah, dah memadai dah. Tapi kita ni alhamdulillah lah, kita baca pula subhana rabbiyal azim wa bihamdih, baca pula 3 kali. Saat kita tidak pun samalah, kita kata sami Allahu liman hamidah rabbana walakal, dah memadai dah. Sama juga kita pun sujud, sama juga kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu kita duduk atas sujud, kita baca pula rabbirfirli warhamni. Maksudnya sempurnalah sembahyang kita kalau kita buat macam tu. Cuma yang kadang-kadang jadinya kita tak baca yang tu. Yang masalahnya rakaat tanpa kita bagi hak-hak rakaat tu. Tak ada kita berhenti sekejap tu, maksudnya diam sekejap, kita bangkit dah. Di mana ada viral dulu kita sebut dulu ni. Di mana di Indonesia sembahyang tarawih 20 rakaat, 47 minit, berapa minit kah? Oi, dah habis dah sembahyang dah. Tak tahulah sembahyang laju. Maksudnya mungkin dia mazhab laju kot, wallahu a'lam. Jadi itu memang sembahyang memang tak sah lah, tak tahulah mazhab mana. Itu mazhab laju dah kot, no. Baik. Sembahyang diwajibkan. Sembahyang yang diwajibkan ke atas setiap muslim yang mukallaf ialah sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sembahyang yang diwajibkan ke atas muslim yang mukallaf ni, macam kita ni mukallaf yang umur yang tak gila. Tu hak kanak-kanak depa tak wajib, depa tak sembahyang, mereka tak berdosa. Yang berdosa siapa? Yang berdosa yang mukallaf ni berdosa. Ni mak ayah ni yang berdosa. Depa tak dosa, depa tak sembahyang. Habis sat depa kena qada dak? Depa kena qada sembahyang. Kalau depa tak qada berdosa tak? Tak berdosa. Sebab apa? Sembahyang depa tak sembahyang pun tak dosa. Nak qada, tak qada pun tak berdosa depa. Dak sembahyang pun depa tak wajib atas depa. Sembahyang pun kalau depa tinggal sembahyang pun depa tak dosa. Yang dosa siapa? Yang dosa kita. Kalau depa tak sembahyang, kita yang dosa. Depa tak qada sembahyang, kita juga yang berdosa. Tu Nabi kata, suruhlah anak kamu sembahyang umur 7 tahun. Pukul umur dia 10 tahun kalau dia tak sembahyang. Depa tak sembahyang, depa tak dosa. Depa tak qada sembahyang, depa tak dosa. Sebab apa? Depa belum mukallaf lagi, belum cukup umur lagi, belum balik lagi. Tapi yang berdosa ni, kita ni mak ayah ni kena yang dosa tanggung. Ni kita kena suruh. Kewajipan ni atas kita mak ayah ni kena suruh depa sembahyang. Depa tak sembahyang, depa tak ada dosa apa di sisi Allah SWT, sebab depa tu belum mukallaf. Yang dosa kita. Depa tak qada sembahyang, depa tinggal sebulan tak sembahyang. Depa tak qada sembahyang, dosa tak depa? Depa tak dosa. Yang dosa kita, yang dosa. Kita wajib suruh dia qada sembahyang. Ni kita lah mak ayah lah penting. Tu kita nak kena suruh depa tu sembahyang. Kalau tidak, kita lah yang tanggung dosa. Baik. Yang mukallaf iaitu sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Lepas tu sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isyak. 5 sembahyang inilah sembahyang yang difardu. Kalau hak imam-imam lain ada riwayat, contohnya imam Imam Hanafi, sembahyang sunat witir tu wajib bagi mereka. Kita sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut untuk kita buat. Kita ada pun tu wajib bagi mereka. Kita sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut untuk kita buat. Bukan hanya bulan Ramadan sahaja kita buat secara jemaah. Sembahyang waktu lah kita kena sembahyang sunat, kita sembahyang seorang-seorang lah bulan bukan Ramadan. Kalau bulan Ramadan disunatkan kita sembahyang berjemaah, sembahyang witir. Dia sunat muakkad. Dia lebih tinggi daripada sembahyang qabliyah, sembahyang sunat rawatib.
Lebih tinggi walaupun ada khilaf. Semayang witir tu lebih tinggi daripada semayang sunat-sunat rawatib yang kita buat tu. Bukan pek dengan semayang fardu tu. Hak 2 rakaat sebelum, hak kedua rakaat selepas, yang muakkad dan yang bukan muakkad tu. Witir tu sebenarnya yang rankingnya hak tinggi juga. Yang ranking yang tinggi, yang tinggi, yang paling tinggi ialah semayang Aidil Fitri. Itu tinggilah. Yang tinggi Aidil Adha. Itu sebab apa disebut inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka semayanglah dengan Tuhan kamu dan berkorban. Ranking yang tinggi sekali semayang Aidil Adha. Yang kedua Aidil Fitri. Kita selalunya hak fitri tu hak ranking rasa tinggi. Apa-apa. Puasa sebulan tak makan. Itu kita puasa raya seronok pun sembahyang seronok. Hak Aidil Adha ni baru lepas 2 bulan kita raya. Tak rasa dah nikmat dah. Sedangkan hak ranking yang paling tinggi sekali sembahyang hak jemaah ialah sembahyang sunat jemaah ialah Aidil Adha, Aidil Fitri. Lepas tu sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana bulan, sembahyang minta hujan, lepas tu sembahyang sunat witir. Lepas tu ranking lepas tu sembahyang sunat subuh. Subuh pun kita dengar sakan dah, walaupun ada khilaf kata subuh tu tinggi, tapi kat sebut sembahyang subuh lepas witir, sembahyang sunat subuh. Ada sebut 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu ranking-ranking lah. Nanti kita akan jumpa sunat sembahyang. Hak ni juga kita jangan duk tinggal. Baik. Hak 5 sebut ni adalah yang hak wajib. Kita tanya Nabi, ada tak sembahyang lain pada hak 5 telah mewajibkan ke atas nabinya sallallahu alaihi wasallam dan seluruh orang Islam dengan 50 waktu sembahyang sehari semalam. Hak mula-mulanya Allah Subhanahu wa taala memfardukan kita terhad kepada umat Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 50 waktu sembahyang. Agak-agak dan tak? Lebih kurang kali 50 waktu lebih kurang 20 minit sekali sembahyang. Lebih kurang. Sehari sembahyang, sehari semalam 50 waktu lebih kurang 20 minit sembahyang. 20 minit sembahyang. 20 minit sembahyang. Hak 5 minit hak ni pun rasa macam tak mampu kalau lah dalam keadaan 20 minit sembahyang. Kenapa Allah SWT suruh kita sembahyang 50 waktu? Sedangkan apa hakikatnya ketika turun tu dengan asbab dan musabab. Nabi Musa AS beritahu kat Nabi, umat kamu ni tak mampu nak buat. Hakikatnya Allah SWT nak bagi kepada umat Nabi Muhammad ni dengan 50 waktu. Tapi hakikatnya Allah nak suruh kita 5 waktu buat. Tapi ganjarannya macam 50 waktu. Kita buat sikit tu kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun dalam keadaan dia buat 5 waktu, tapi pahalanya macam 50 waktu. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad ni nak banding segi umur, sikit saja umur depa nak banding umat-umat terdahulu. Contohnya kita sebut dulu Nabi Nuh, riwayat kata 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih umur dia. Ada riwayat kata 1600 tahun umur dia. Yang dakwah yang kita pernah sebut sebelum Nabi Nuh, dakwah pun disebut dengan 950 tahun. Allah sebut dalam surah Nuh ayat yang kelima. Qala rabbi da'autani qauman lailan wa nahara. Allah sebut dalam Quran. Kami menyeru kepada kaum ya Tuhan kami telah menyeru kepada umat kaum aku lailan wa nahara, malam dan siang selama 950 tahun. Lamanya umur umat dahulu. Umur mereka dakwah pun 950 tahun dah dakwah. Tetapi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata umur umat aku hanya 60-70 tahun sahaja. Umur kita umat Nabi Muhammad 60-70 tahun sahaja. Kalau lebih pun Allah SWT bagi subsidi.
Maka tak sampai 60, 70 Nabi pun 63 Nabi Allah SWT mewafatkan Nabi. Sayyidina Abu Bakar pun samalah, Sayyidina Umar pun samalah, 63 diwafatkan oleh Allah SWT. Walaupun umur umat dia pendek-pendek, tetapi ganjaran pahala buat 5 waktu seolah-olah macam kita buat pahala tu macam 50 waktu. Banyak pahala-pahala. Banyak pahala-pahala. Contohnya itu sama jugalah, buat satu kebaikan diganjar menjadi 10 kebajikan, 10 kebaikan dah digandar sehingga menjadi 700 kebaikan. 700 pahala dia berlipat kali ganda. Buat Nabi kita Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata 50 waktu. Terdapat dalam hadis Isra' dan Mi'raj sebagaimana riwayat oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Furja an saqfi baiti wa ana bi Makkati fa nazala Jibril summa akhadha bi yadi fa araja bi ila as-sama fa faradallahu ala ummati 50 salat." Faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu qaulul ladayya. Yang bermaksud telah dibuka atap rumahku sedangkan aku ketika itu di Mekah. Lalu Jibril turun, kemudian dia memegang tanganku dan mengangkatku ke langit. Kemudian Allah SWT telah mewajibkan ke atas umatku dengan 50 waktu sembahyang. Lalu aku berulang alik kepadanya. Kemudian Allah SWT berfirman, ia hanya 5 waktu di segi kewajipan menunaikannya dan 50 waktu segi pahala tidak ditukar ganti dengan kata-kata di sisi Tuhanku. Ni nak abang kata, hakikatnya mula-mula telah difardukan oleh Allah SWT sehari semalam sembahyang 50 waktu. Tetapi setelah dikurangkan oleh Allah SWT menjadi 5 waktu di mana kita buat lah ni, tetapi di segi ganjaran pahala buat umat Nabi Muhammad seolah-olah dia sembahyang 50 waktu. Banyak tak kelebihannya? Kelebihan banyak. Tu pun digandarkan, ditingkatkan, menjadi kadang-kadang jadi 10, kadang-kadang lipatkan menjadi 70 sehingga menjadi 700 kali ganda. Contoh sembahyang di Mekah tak sama, sembahyang di Masjid Nabi tak sama, sembahyang di Masjid Baitul Maqdis tak sama. Sembahyang pada bulan Ramadan satu fardu macam 70 fardu. Buat yang sunat macam kita buat yang fardu. Banyak dah kelebihan-kelebihan yang Allah SWT nak bagi khusus istimewa dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya istimewa di dunia, di akhirat besok juga Nabi kita dan umat-umatnya dapat keistimewaan. Umat-umat terdahulu pergi jumpa Nabi Adam tak boleh nak tolong. Pergi jumpa Nabi Nuh tak boleh nak tolong. Jumpa Nabi Musa tak boleh tolong. Jumpa Nabi Isa tak boleh tolong. Ketika tu diperintahkan supaya pergi jumpa Nabi Muhammad Nuh. Berduyung-duyung umat-umat sebelum ni bermula daripada start pada umat Nabi Adam alaihissalam sehinggalah umat yang terakhir berduyung-duyung nak jumpa siapa? Nak jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perjalanannya beratus, riwayat kata 500 tahun perjalanan. Riwayat kata 400 tahun, berbagai riwayat. Ketika tu Allah SWT bagi keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mana dia sujud pada Allah SWT dengan tasbih-tasbih yang diajar oleh Allah SWT. Ketika tu Allah SWT suruh Nabi kita Muhammad SAW panggung dan mintalah apa yang dia nak minta. Maka Nabi kita minta supaya dipermulakan perhitungan. Ni mulianya Nabi kita dan juga umat Nabi Muhammad SAW juga. Walaupun dia dibangkit umat yang terakhir, di akhirat besok dia akan dibangkit umat yang awal.
Kita ni umat yang terkemudian, yang terakhir dibangkit oleh Allah SWT. Tetapi menjadi umat yang pertama dibangkitkan di akhirat besok. Dan umat Nabi Muhammad juga akan masuk syurga. Selepas Nabi kita Muhammad SAW syurga, lepas tu diikuti pula dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita masuk, lepas tu umat Nabi Muhammad, lepas tu baru umat lain. Abang kata keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Baik sikit nah. Menurut pendapat yang sahih, peristiwa Isra' berlaku pada 18 bulan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yang kita sebut ni lah, iaitu setelah kewafatan Khadijah, setelah kewafatan Abu Talib, ketika Nabi umur 51 tahun. 51 tahun kerasulan Nabi, ketika Nabi 11 tahun kerasulan Nabi, ketika Nabi umur 51 tahun, disebut juga 622 Masihi. Ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi ketika Isra' dan Mi'raj, iaitu dia Madinah dengan demikian. Sebelum hijrah Madinah, dengan demikian sembahyang 5 waktu diwajibkan itu telah dimansuhkan. Sembahyang 2 rakaat pada waktu pagi dan waktu bayan. Turunnya hak 5 waktu ni, maka hak sembahyang hak sebelum ni telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kita sampai tantu dulu. Insya-Allah lepas ni kita akan sambung pula dalil sembahyang disyariatkan. Kita berhenti tantu dulu. Kita masih lagi SOP ikut ada punya arahan. InsyaAllah kita akan sambung dalil sembahyang yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.